Okay, so next kita cuba buat soalan question 8B and 8C. Okay, so nombor 8B dengan 8C ni, okay, soalan ni yang melibatkan after addition. Selepas kita tambah NaOH strong base and HCl adalah strong acid. So maksudnya kita nak kira pH solution of solution buffer after addition strong acid dengan strong base. Okay, so apa kita kena buat kalau kita nak kira pH buffer after addition? So bila untuk after addition, ingat untuk kita kira after addition kamu kena buat table. So table apa yang kita perlu buat? Table ICF. Final bukan equilibrium. Okay, sebab yang ni reaction between acid dengan base. Okay, so ICF, okay, unit apa yang perlu kita guna adalah unit mole. Okay, so maksudnya kamu kena tahu mole yang dah ada dalam buffer dan mole yang kita akan tambah. Okay, so kalau ikut kat sini, sodium hydroxide given dia punya molarity concentration is equal 0.10 mole per dm cube molar lah. Okay, lepas tu volume given 1.0 cm cube. So cm cube sama juga dengan mililiter. Okay, untuk second, untuk C, addition of HCl, concentration given 0.10 molar. Lepas tu volume 1.0 cm cube. Okay, so sebelum kita buat table tu, kamu kena tentukan dulu, calculate dia punya mole added, yang mole sodium hydroxide dengan mole HCl yang kita tambah. Okay, so kita cuba buat B dulu B, number 8B. So number of mole NaOH added. Okay, cari dulu berapa mole yang kita tambah. Okay, so mole concentration 0.10 molar. Molarity, okay, nak cari mole darab dengan volume, dan volume tu ingat mesti dalam unit liter ataupun dm cube. So kalau dia bagi 1 cm cube, maksud kita kena convert to dm cube. So macam mana nak convert dengan dm cube? Kita bahagi dengan 1000. Okay, so dia akan jadi 0.001. Okay, so bila kita darab tu, berapa kamu dapat mole sodium hydroxide? 0.1 darab dengan 0.001. Okay, so nanti dapatlah 1 darab 10, 1.00 exponent negative 4 mole. Okay, dah dapat mole sodium hydroxide added. Lepas tu kita boleh continue lah kita buat table. Okay, so sebelum tu, sebelum ni kita dah tuliskan, kita dah identify acidic component and basic component. Acidic component dengan dia punya basic component. Okay. Okay, so sebelum ni kita dah bincang. So acidic component dia siapa? Acidic component adalah NH4+ dan basic component dia adalah NH3. Yang kita tulis balik. Okay, basic component NH3, acidic component adalah NH4+. Okay, so NaOH added sama juga dengan number of mole OH minus. So number of mole OH minus dia adalah 1.00 darab 10% negatif 4 mole. Kenapa dia sama? Okay, sebab ingat so sodium hydroxide itu adalah strong base. So bila dia strong base, dia dissociate completely. Okay, so bila dia dissociate completely, 1 mole NaOH dia akan produce 1 mole OH minus. Okay, so yang dah ingat tu, yang dah faham, bagus. Okay, lepas tu kita nak buat apa sekarang ni? Okay, so kita akan buatlah table. Okay, so table apa? Table ICF. Unit apa? Make sure kena tulis unit. Sekejap lagi tak tulis unit kat sini, hilang satu markah kamu. Okay, mole. Kat atas kena buat apa? Kita buatlah equation. So equation dia, macam mana equation dia? Kena ingatlah, kita tambah siapa? Kita tambah OH minus. Okay, phase apa? Aqueous added. Yang ni yang ditambah. Okay, so OH minus tu adalah base. So base akan bertindak balas dengan siapa? Base akan bertindak balas dengan base ke? Base akan bertindak balas dengan acid? So daripada dulu lagi kita belajar, base tak pernah bertindak balas dengan base kan? Base dia akan bertindak balas dengan acid. So siapa kita punya acidic component? Acidic component kita adalah NH4+. Okay, so buat je NH4+ aqueous arrow full headed. ICF final, di convert to product. Okay, so kalau ni adalah acidic component, so acid dia akan buat apa? Acid dia akan donate ataupun release dia punya proton. So bila dia buang H+, so dia akan jadi apa? NH3 aqueous. Tambah dengan okay, so bila yang ni buang H+, OH minus akan accept H+. So OH minus tambah dengan H+, negatif, positif, dia akan cancel lah. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi water liquid.
Okey. So harap-harap equation yang kamu buat sama dengan equation yang saya bagi. Okey, dah settle. Lepas tu nak buat apa? Ni kita hyphenkan dulu. Dashkan dulu liquid. Okey, so yang ni NH4 plus ni yang dah ada dalam buffer solution. Okey, tadi kita dah kira dah NH4 dalam buffer adalah 0.04. Kenapa saya ambil number of mole salt? Sebab salt completely dissociate tadi kan. Ni sebenarnya kita dah bincang. NH4Cl completely dissociate kepada NH4 plus 1 mol dapat 1 mol. Okey, so direct kita boleh gunalah kita punya mole salt tu. Okey, so mole salt given 0.04. Mole OH minus added equal 1.00 exponent negative 4. Mole NH3 in the buffer solution tu berapa? Mole NH3 pun dah kira 0.02. Okey. So lepas tu siapa yang jadi limiting reactant? Yang completely consume tu adalah yang kita tambah lah. Kita tambah dalam small amount sahaja. Okey, so ingat yang kita tambah ni akan jadi limiting reactant. So dia akan completely consume, completely habis guna. Maksudnya dia kosong sampai dia kosong. So maksudnya bila kamu nak tolak changes ni, kena tolak dia punya mole untuk yang kamu added. Okey, so minus 1.00 exponent negative 4. Yang ni pun reactant, so tolak 1.00 10 negatif 4. Yang ni produk, so kita nak buat apa? Kita tambah dengan 1.00 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, settle. Lepas tu tambah je lah macam biasa je lah. 0.04. Okey, tolak dengan 0.0001. Okey, so dapat kat sini final mole 0.0399. Okey, betul dah kan? 0.0399. Okey, yang ni 0.00. Tolak lah kan? Habis guna. Okey, lepas tu kat produk dia akan jadi 2 tambah dengan 0.0001. So, jadi kat sini 0.0201. Okey, dah settle table. Okey, maksudnya selepas kita tambah OH minus added, ini sahaja yang tinggal ke. Okey, so nak buat apa? Dah boleh masuk formula ke belum? Tak boleh lagi sebab ini adalah value untuk mole. So bila kamu nak kira pH dia, okey, ni adalah basic buffer. So maksudnya kamu kena kira dia punya pOH dululah. So pOH equal PKB plus log concentration salt ataupun dia punya conjugate, nak tulis NH4 plus pun boleh. Okey, divide by concentration weak base. Okey, dah settle. Okey, maksudnya dalam formula tu kita kena ada apa? Kita kena ada concentration of salt dengan concentration of weak base in buffer solution. Okey, so kalau dah dalam table tadi kita bawa ada mole. Okey, so bila kita bawa ada mole, kita nak buat apa sekarang ni? Kita kena cari dia punya concentration. Okey, so concentration untuk salt lah. Okey, 0.0399. Okey, so concentration salt NH4Cl. Okey, saya ambil mole untuk conjugate sama sebab dia completely dissociate. So 0.0399. Okey, concentration number of mole bahagi dengan volume. So berapakah volume yang kita ada sekarang ni? Tadi kita dah ada 400. Okey, 200 tambah dengan 200. So 400 tambah dengan berapa? 1 mil yang kita tambah tadi. 1 cm3. Okey, so ingat ni unit cm3. So kena buat apa? Darab dengan 10 negatif 3. Tak pun bahagi dengan 1000 lah, sama je. Nak tulis bahagi dengan 10 negatif 3, darab 10 negatif 3 pun boleh. Nak tulis darab kepada bahagi 10 bahagi 1000 pun boleh. Mana-mana je, yang penting kamu kena convert to liter lah. Okey, lepas tu kita bahagi. So maksudnya volume sekarang ni, volume total kita buffer bukan 400 dah jadi 401. Okey, so 0.0399 bahagi dengan 0.401. Kena jadi 0 point lah sebab kita convert to liter, kita bahagi dengan 1000. Okey, so nanti kamu akan dapatlah concentration untuk salt adalah 0.0995. Unit apa? Molar, capital M. Okey, next kita cari pula concentration NH3 in buffer solution. Okey, so number of mole after addition adalah 0.0201. Okey, 0.0201 dia punya mole. Okey, lepas tu divide by volume sama juga. Volume total sekarang sebab kita dah tambah 1, so 400 tambah dengan 1 darab dengan 10 kuasa negatif 3.
Okey, so nanti kamu akan dapatlah 0.0, tekan kalkulator 201 bahagi dengan 0.401. Okey, nanti dapat dia punya concentration 0.0501 molar. Okey, so value yang dah ada tu bolehlah masuk daripada dia punya formula. Okey, so POH equal negative log KB 1.8 exponent negative 5. Okey, plus log concentration salt 0.0995 divide by 0.0501. Okey, ni kena bahagi dulu baru tekan log. Okey, so log 1.8 darab 10 negatif 5. Okey, log answer. So nanti dapat 4.7447. 4.7447. Okey, plus dengan berapa log tu? 0.0995. Nak tekan direct tu pun tak apa. 5 bagi dengan 0.0501. Okey, log answer dapat 0.2998. Okey, 0.298 tambah dengan 4.7447. Okey, so nanti dapat 5.04. Okey, adakah ni final answer? Belum, sebab kita baru cari POH, sebab dia adalah basic buffer. So bila basic buffer, first kita kena cari POH dulu. Kalau dia base solution, kena cari POH. Okey, lepas tu next step guna formula yang seterusnya untuk dapatkan pH, which is 14 minus POH 5.04. Okey, so 14 tolak dengan 5.04. Nanti dapat 8.96. So inilah kita punya final answer. Okey, so kalau kamu buat comparison tadi yang kamu kira pH buffer solution before addition. So kalau before addition kita dapat berapa tadi? Before addition kita dapat dia punya pH is equals to 8.95. Ini pH before addition. So kalau pH after addition of strong base tadi kita dapat 8.96. Okey, so nampak beza dia sangat sedikit, which is 0.01 sahaja. Sebab tu dia kata pH not much affected. Kalau kita punya buat explanation lah, after addition strong acid ataupun strong base, maksudnya dia berubah, tapi berubah dengan value yang sangat kecil. Okey, kalau nampak kontra sangat tu beza dia lah, sebelum dapat 8.95, selepas dapat 9 point lebih, maksudnya kamu ada error lah kat mana-mana kamu buat calculation salah. Okey. Okey, dah. Ni untuk 8B. So next kita akan buat untuk 8C.